Ada lagi? Um, Ini ada soalan daripada penonton. Okey, kalau soalan ni tadi dia cakap berapu-rapu ada baca ni. Kita tengok. Okey tak okey. Halo, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Daripada Sri Iskandar Perak, Datuk. Okey. Tadi ada baca jampi ke? Ada 6 soalan, Datuk. Ada 6 soalan nak tanya. 6 soalan Okey. Yang pertama, Datuk. Ya. Sepahaman Datuk, Ya. adakah sekarang ini reserve negara cukup untuk nak cover hutang negara kita, Datuk? Okey, kita kena faham reserve negara ni reserve negara ni bukan untuk cover hutang. Okey. Contohnya bila Datuk Seri Najib dia letak ataupun dia tidak lagi menjadi Perdana Menteri. Dia tinggalkan reserve negara pada tahap yang paling tinggi 35 bilion ringgit Itu boleh tampung import tertangguh lebih kurang 7 hingga 8 bulan. Pada ketika itulah mengikut saiz ekonomi kita ketika itu. Kalau nak tampung hutang ni, saya nak beritahu, hutang negara hari ni akibat daripada kita silap bagi peluang pada Mahathir dan juga Muhyiddin memerintah. Hutang negara yang Datuk Seri Najib tinggalkan 686.8 bilion, lebih kurang 50.8% berbanding GDP kita ataupun KDNK kita. Hutang tu dah berlipat kali ganda, lebih daripada 2 kali ganda. Hutang kita sudah mencecah 1.5 trilion ringgit. Jadi memang tak masuk akal lah reserve kita ni boleh bayar hutang. Tak boleh. Reserve tak banyak macam tu. Reserve ni mungkin boleh cover untuk import tertangguh 7-8 bulan je. Ini biasalah, standard. I see. Jadi macam mana negara nak tampung ataupun nak cover kos pencen tu? Pencen YB, pencen bidang kerajaan tu? Macam Okey, dia macam ni duit yang kita bayar gaji kaki tangan awam ni, okey. Kaki tangan awam diberikan dua pilihan. Pertama, dia boleh ambil skim pencen. Kedua, dia boleh ambil KWSP. Okey. Duit yang dipotong daripada kaki tangan awam, ada yang masuk KWSP, kan? Dan ada sebahagiannya ialah sumbangan daripada kerajaan, so masuk dalam KWSP juga. Itu pencarum punya bahagian dan juga majikan punya bahagian. Kalau dia masuk dalam contohnya masuk dalam akaun pencen, dia ni akan masuk dalam tabung apa dipanggil KUAP, kumpulan wang amanah pencen. Kumpulan wang amanah persaraan ke pencen. Lebih kurang lah tu, KUAP. So duit yang disimpan di KUAP itu, duit ini juga akan dilaburkan supaya ianya boleh menambah jumlah simpanan kita tu dalam bentuk dividen. Maknanya tiap tahun tu akan diumumkan berapa dividen yang diperolehi oleh KUAP. So itu akan masuk dalam tabung pencen. Jadi duit bayar pencen tu datang daripada situ, bukan. Alright. Ini kena faham lah. Okey. Datuk, soalan kedua. Soalan ketiga. Adakah setakat ini kerajaan perpaduan bercadang nak bawa balik dulu ke Malaysia, Datuk? Ya, Usaha. betul. Alhamdulillah. Kalau ikut apa yang diperkatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dalam Negeri, memang ke arah itu. Alhamdulillah. Dan sudah pun berjalan. Sudah pun berjalan. Kalau dulu Mahathir, dia tak akan bawa balik Jolo ni. Sebab kalau bawa balik Jolo, Dato' Najib akan terlepas, kan? So itu memang Mahathir tak nak lah. Sama juga dulu pun kerajaan Mahathir, dia boleh bawa balik Roger Eng, walaupun Roger Eng sudah pun dibicarakan di DOJ. Muhyiddin pun boleh bawa balik Roger Eng. Tapi kenapa dia tak nak bawa balik? Sebab kalau Roger Eng bawa balik, dia akan ceritakan semua
Termasuklah kita minta senarai 100 lebih orang yang menerima duit daripada duit yang diseleweng daripada 1MDB ni. Kita minta didedahkan senarai ni. Sampai ke sekarang tak dapat didedahkan. So, saya yakin di bawah kerajaan Datuk Seri Anwar ini, dia akan berikan keadilan. Kan? Kita nak cari kebenaran. Kalau betul Datuk Seri Najib terlibat, maka Datuk Seri Najib kena berhadapan dengan pendakwaan. Cuma kita nak supaya pendakwaan itu dilakukan secara adil. Bukan pendakwaan yang macam hari ini terang-terang sudah ada bukti pendakwaan terpilih. Contohnya dalam kes Abah IP, kan? Sudah terang lagi bersuluh bahawa pasukan pendakwaan dan IO mencadangkan supaya Datuk Seri Najib dan Tan Sri Erwan Seriga tidak didakwa. Tapi still didakwa juga. Kan? Kerana pendakwaan itu bermotifkan politik, berniat jahat dan pendakwaan terpilih. Azmin Ali sampai sekarang Mahathir tak bagi dakwa. Sampai sekarang Muhyiddin juga tak bagi dakwa. Kita harap di bawah PMX ini tak ada lagi orang yang menghalang pihak pendakwaan daripada meneruskan pendakwaan ke atas Azmin Ali, kerana dah terang lagi bersuluh. Kan? Kerana siapa nama budak tu? Haziq sudah pun membuat pengakuan. Dialah orang yang menjadi pasangan kepada Azmin. Jadi macam mana pula boleh dia tak kena dakwa? Okey, Datuk, soalan yang ketiga. Secara logik Datuk, boleh ke Titi didakwa? Tommy Thomas. Tommy Thomas memang dilindungi di bawah perkara 145/3 Perlembagaan Persekutuan. Tetapi bila beliau menulis buku Justice in Wilderness, pasukan petugas khas yang menyiasat mendapati dia telah melanggar 17 kesalahan. Dia telah melakukan 17 kesalahan dan boleh didakwa di bawah Akta Hasutan contohnya, kerana dia menghasut rakyat supaya menghina Allahyarham Tun Razak, Perdana Menteri kita sebelum ni. Ini dia boleh dakwa. Okey. Kalau misalnya macam contohlah dia menggugurkan kes Lim Guan Eng, yang itu kita tak boleh dakwa sebab memang dia ada hak di bawah perkara 145/3 untuk menggugurkan kes Lim Guan Eng. Kita tak boleh dakwa dia bab ni. Ini kena faham. Okey. Dia melakukan pendakwaan terpilih. Memang seorang peguam negara, kalau ada 10 kes, dia boleh pilih dia nak dakwa siapa dulu. Yang itu pun kita tak boleh dakwa. Memang ada kuasa di tangan dia. Tapi contohnya dia terikat dengan Akta Rahsia Rasmi, tapi dia tulis apa yang berlaku dalam buku ni. Dalam buku dia tulis tentang perbualan dia dengan Yang di-Pertuan Agong. Ni salah. Ni langgar Akta Rahsia Rasmi. Perbualan dia dengan Perdana Menteri, dia tulis dalam buku. Ini salah. Dia boleh didakwa. Contohnya apa yang berlaku dalam lembaga penasihat, dia tulis dalam buku. So ada 17 kesalahan yang dia langgar, yang pasukan petugas khas ni terdiri daripada pakar-pakar undang-undang. Dan pakar-pakar undang-undang ni mengatakan dia boleh didakwa. Campur tangan eksekutif boleh tak? Campur tangan eksekutif Boleh. Contohnya dalam pelantikan hakim. Pelantikan hakim mengatakan bahawa Richard Malanjun bukan dicadangkan oleh Judicial Appointment Commission ataupun JAC ataupun Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. Itu satu kesalahan yang dilakukan oleh Mahathir sendiri. Itu boleh, maknanya kena ditafsirkan mengikut undang-undang di bawah perkara apa. Sama ada nak bak kata orang tu null and void kan pelantikan yang dibuat ke atas Richard Malanjun ke, ataupun
hakim-hakim yang dilantik bukan melalui Judicial Appointment Commission, nak buat satu pelantikan semula ke, itu boleh dibuat. Itu boleh dibuat. Bukan semua kena berakhir dengan pendakwaan. Dia boleh berakhir juga dengan kaedah lain. Ini biar pakar-pakar undang-undang yang menentukannya lah. Okey.